Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Nama saya Muhammad Rafi'i bin Khalil Anwar 1180794 daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ini saya akan menceritakan satu technical analysis yang berkaitan saham iaitu momentum. Sebelum itu, saya bersyukur kepada Ilahi kerana dapat menyiapkan buku ini dengan jayanya atas kerjasama Profesor Dr. Madan Adli. Saya harap buku ini dapat memberi dan membantu sedikit sebanyak tentang pelaburan dalam bidang saham. Di sini ada beberapa isi kandungan yang ada dalam buku ini. Jadi saya akan mengolah satu persatu daripada definisi momentum hinggalah ke penghujungnya. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum dan bagaimanakah cara anda untuk mengenali momentum? Sebelum itu, mari kita kenal apa itu definisi momentum. Momentum ialah suatu kelajuan atau kecepatan perubahan harga dalam instrumen saham ataupun security maupun instrumen yang diperdagangkan. Momentum ini juga menunjukkan kadar perubahan harga dalam jangka masa yang tertentu untuk membantu pelabur menentukan kekuatan trend di dalam saham. Seterusnya, mari kita lihat kepada kekurangan dan kelebihan momentum. Setiap kaedah atau cara mempunyai kelebihan dan kekurangan mereka tersendiri kerana masing-masing mempunyai keistimewaan yang tersendiri di dalam sesuatu pasaran saham. Kelebihan yang pertama, memahami kekuatan saham syarikat. Momentum membantu pelabur untuk memahami syarikat itu kerana pelabur ingin mengetahui bila masa yang sesuai untuk memasuki dan keluar daripada saham syarikat tersebut. Kelebihan yang kedua, memberi pelabur pulangan yang cepat berbanding pelaburan pasif. Pelabur hanya perlu fokus kepada gelombang kenaikan sesuatu syarikat tersebut sehingga kehabisan momentumnya. Dengan kata lain, ia dapat memberi pulangan peratusan kepada pelabur yang tinggi. Seterusnya, mari kita lihat kepada kelemahan momentum. Yang pertama, momentum ini memerlukan tahap fokus yang tinggi ataupun tumpuan yang paling tinggi kerana pelabur perlu menentukan bila atau masa yang sesuai untuk keluar daripada saham syarikat tersebut. Kelemahan yang kedua, momentum ini memberi risiko yang tinggi. Seperti yang kita tahu, secepat kenaikan momentum, secepat jugalah kejatuhan momentum syarikat tersebut. Kelemahan yang ketiga, momentum ini sensitif di dalam pasaran. Perdagangan momentum adalah terbaik di bull market kerana pelabur mendapat lebih banyak keuntungan daripada bear market. Seterusnya, mari kita lihat kepada petunjuk yang paling popular yang digunakan oleh pelabur di dalam momentum. Seperti yang anda tahu, momentum mempunyai pelbagai indikator atau petunjuk yang digunakan oleh pelabur di dalam pelaburan saham. Saya cuma menyatakan 3 petunjuk yang paling popular yang digunakan oleh pelabur di dalam momentum. Yang pertama, Moving Average Convergence Divergence (MACD). Yang kedua, Relative Strength Index (RSI). Yang ketiga, Average Directional Index (ADX). Seterusnya, mari kita lihat kepada indikator momentum. Di dalam trading view, anda boleh mendapati satu petunjuk ataupun satu indikator yang boleh digunakan di dalam pelaburan saham yang dikenali sebagai indikator momentum. Indikator momentum ini membantu pelabur tentang
pergerakan harga di dalam sesuatu carta atau analisis di dalam pelaburan saham. Momentum ini mempunyai satu garisan tengah, iaitu yang dikenali sebagai level kosong. Garisan tengah ini membantu pelabur untuk menentukan sama ada harga itu menuju ke arah bullish maupun bearish. Mari kita lihat bagaimana untuk mengira indikator momentum. Momentum sama dengan CP today tolak dengan CP kurungan N. N bermaksud jangka masa yang digunakan. Daripada rumus tersebut, kita boleh menyimpulkan bahawa apabila harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga hari sebelumnya, maka ia menandakan dan menunjukkan kenaikan harga dan kekuatan momentum yang menuju ke arah atas. Sebaliknya, apabila harga terakhir hari ini lebih sikit daripada harga hari sebelumnya, ia menandakan kejatuhan harga dan kelemahan momentum yang menuju ke arah bawah. Mari kita lihat cara setting indikator momentum di TradingView. Yang pertama, anda haruslah pergi ke laman web TradingView, iaitu www.tradingview.com. Yang kedua, memilih syarikat yang untuk dianalisis seperti Stock-Glove, Aisyah dan seumpama dengannya. Yang ketiga, cari simbol petunjuk ataupun simbol indikator, iaitu FX. Yang keempat, tulis perkataan indikator momentum dan tekan. Yang kelima, tekan tetapan seperti anda inginkan. Seterusnya, mari kita lihat kepada menganalisis carta menggunakan indikator momentum. Saya menggunakan syarikat Stock-Glove menggunakan tempoh masa 1 bulan. Seperti yang anda lihat di dalam gambar ini, Stock-Glove mempunyai keuntungan yang amat memperangsangkan, di mana setiap tahun ia berkembang keuntungan daripada 1 tahun ke 1 tahun. Walaupun begitu, carta harga saham syarikat menunjukkan kenaikan yang amat perlahan, yang mana jika pelabur melabur di dalam syarikat ini, keuntungannya untuk kembali amat perlahan. Namun, apabila berlakunya COVID-19 pada era tahun 2020 di dalam negara Malaysia maupun di dalam negara lain satu global, ia menunjukkan kenaikan harga saham di dalam syarikat Stock-Glove menaik dengan kadar drastik. Stock-Glove ini sebuah syarikat yang menghasilkan getah. Apabila melanda COVID-19, ramai syarikat-syarikat atau negara memerlukan getah untuk menghasilkan sarung tangan untuk barisan hadapan ataupun frontliner. Seterusnya, mari kita lihat menganalisis Stock-Glove dalam masa 1 minggu. Apa yang kita boleh simpulkan? Graf ini untuk 1 minggu berbeza daripada graf 1 bulan. Kita boleh lihat pada 23 Mac 2020, kita dapat lihat bahawa momentum mula menaik kerana pada waktu ini permintaan getah kepada Stock-Glove amat tinggi dan menolak kenaikan saham dan lebih tinggi sehingga 3 Ogos 2020. Kita dapat menyimpulkan bahawa semakin cepat kenaikan harga, semakin tinggi momentum yang diberikan. Kenaikan ini menjelang mencapai harga tertinggi, iaitu RM9.76. Momentum yang digunakan ialah tetapan momentum 10. Saya menggunakan momentum 10 kerana ia amat sensitif kepada harga. Kita boleh menyimpulkan bahawa momentum yang lebih daripada kosong mempunyai kenaikan harga yang drastik dan mempunyai trend yang sangat kuat.
sebaliknya, apabila momentum itu kurang daripada kosong ataupun garisan tengah, ia menunjukkan momentum itu sangat lemah. Mari kita lihat kepada hubungan indikator momentum dengan indikator MACD. Gambar gajah ini menunjukkan dua indikator, iaitu indikator momentum dan indikator moving average convergence divergence, iaitu MACD. Saya menggunakan MACD dengan tetapan 12, 26 dan 9. Kita boleh melihat kepada tarikh 23 Mac 2020, garisan MACD iaitu garisan biru melebihi garisan signal iaitu garisan merah yang menunjukkan kenaikan harga dan kenaikan momentum. Garisan MACD ini berterusan sehingga ia kembali bertembung semula dengan garisan signal iaitu garisan merah kepada tarikh 14 September 2020 yang menunjukkan signal bullish iaitu signal to sell dan signal jatuh. Pelabur lebih memilih indikator MACD kerana pelabur boleh dapat melihat graf dengan carta dan momentum yang sangat jelas daripada indikator MACD. Apa yang kita boleh simpulkan dengan kedua-dua indikator ini, iaitu indikator momentum dan indikator MACD. Kedua-dua ini berkait rapat dan seiring dengan harga naik turun pasaran. Sebagai contoh, apabila garisan MACD iaitu garisan biru bertembung dengan garisan signal iaitu garisan merah yang menunjukkan signal to sell, kejatuhan momentum. Ia juga disokong oleh indikator momentum yang menunjukkan graf kejatuhan yang sama dengan graf kejatuhan dalam MACD. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, saya boleh menyimpulkan bahawa momentum itu sangat penting di dalam pelaburan saham kerana momentum membantu pelabur untuk mengetahui harga naik turun saham. Selain itu, momentum juga membantu pelabur untuk mengetahui bila masa yang sesuai untuk memasuki dan keluar daripada saham syarikat tersebut. Akhir sekali, momentum ini mempunyai pelbagai indikator yang menarik seperti MACD, RSI, ADX, SMA, MA dan lain-lain. Pelabur boleh menggabungkan 2 atau 3 indikator tersebut untuk mengetahui lebih lanjut tentang carta analisis supaya lebih jelas dan faham untuk memasuki dan keluar daripada syarikat tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih.